Salam sejahtera, nama saya Kenny dari Hikayat Hartanah. Minggu ini saya ingin menerangkan sedikit tentang kontrak yang digunakan dalam perbankan Islamik untuk urusan pembiayaan hartanah. Secara langsung ada 3 ya. Sebelum saya meneruskan konten untuk minggu ini, jika anda baru di channel saya, tolong tekan subscribe ya, supaya anda tidak terlepas daripada video-video seperti ini. Dan tekan like, sila tekan like untuk algoritma YouTube agar ramai orang yang boleh menemui video ini. Jadi kita bermula. Perbankan Islamik kontraknya mestilah berdasarkan syariah ya. Berdasarkan syariah. Jadi bagaimana untuk memastikan kontrak ini adalah bebas daripada, ingat 4 ciri-ciri yang menjadikannya tidak halal. Okey, dan tidak patuh syariah. Pertama adalah ciri-ciri riba, kedua gara, ketiga maisir, keempat ialah urusan yang tidak halal. Kontrak-kontrak pembiayaan atau mana-mana kontrak dalam urusan perbankan Islamik mesti bebas 4 perkara ini. Jadi bagaimana ini dilakukan? Ini dilakukan biasanya melalui urusan jual beli. Maksudnya mengubah hubungan anda sebagai peminjam dan saya selaku bank. Okey. Kontrak yang pertama yang sering digunakan adalah buy bitaman ajil. Saya ulang, buy bitaman ajil. Dalam kontrak ini, pihak bank akan membeli aset bagi pihak pemohon dahulu. Aset dalam situasi ini adalah hartanah ya, kawan-kawan sekalian. Jadi sebab apabila bank membeli aset itu, kemudiannya bank akan jual kepada pemohon dan bank adalah berniaga. Anda kena ingat ya. Jadi apabila bank membeli aset, bank tentunya akan meletakkan keuntungan di atas harga belian itu. Harga keuntungan itu akan dijual semula kepada pemohon. Itu adalah harga belian bank. Maksudnya, jikalau aset tersebut adalah RM500,000, katakan hartanah tersebut adalah RM500,000, dan kadar keuntungan sepanjang 30 tahun adalah mungkin RM1 juta. Jadi, harga belian bank campur wang pokok ya, harga aset tersebut asal adalah 1.5 juta. Dan 1.5 juta ini anda tak perlu bayar sekaligus. Kalau tak, buat apa kita ambil pembiayaan dengan bank kan? Jadi, bank akan jual ni dan beri pemohon 2 cara bayaran. Sama ada bayaran ansuran atau bayaran sekaligus ya. Bayaran ansuran atau bayaran sekaligus. Dan biasanya kita pilih bayaran ansuran lah ya. Itu adalah buy bitaman ajil. Kontrak yang kedua adalah murabahah. Kontrak jenis ini adalah semakin popular di kalangan perbankan Islamik sekarang. Jadi, kontrak ini adalah hampir sama dengan buy bitaman ajil yang anda dengar tadi ya. Tetapi yang beza yang ketara adalah kontrak ini tidak mempunyai pilihan untuk menyelesaikannya sekaligus. Dan kontrak ini juga menggunakan komoditi dalam transaksi mereka. Komoditi yang biasa digunakan dalam kontrak ini di Malaysia adalah minyak kelapa sawit. Bursa Malaysia mempunyai satu platform untuk mendagangkan komoditi yang dinamakan Suq Al-Sila. Ya kawan-kawan, Suq Al-Sila ini adalah patuh syariah ya. Jadi, bank akan membeli komoditi di sini, jualnya dan membeli aset bagi pihak pemohon. Dan aset itu kemudiannya akan ditambahkan dengan keuntungan bank dan dijual semula kepada pemohon, dan pihak bank akan mengutip bayaran secara ansuran berdasarkan terma yang dipersetujui di atas kontraknya. Itu adalah kontrak murabahah dan biasanya dipanggil komoditi murabahah. Kontrak yang ketiga pula adalah konsep musyarakah mutanakisah. Susah kan? Dan sebut musyarakah mutanakisah.
Tak, bukan musyarakah mu tanah kisah ya. Musyarakah mu tanah kisah. Dalam kontrak ini, bank dan anda sebagai pemohon menjadi rakan kongsi. Dalam perkongsian ini, bank akan mengeluarkan 90%. Katakan anda pembiayaan adalah 90% daripada harga aset tersebut. Bank akan mengeluarkan 90% dan anda keluarkan 10%. Dan anda berdua akan memasuki satu perjanjian perkongsian. Maksudnya untung rugi sama-sama. Kemudiannya, anda sebagai pemohon pembiayaan akan membeli sedikit saham tiap-tiap bulan melalui bayaran ansuran daripada pihak bank. Dan dalam perjanjian musyarakah mutanah kisah yang biasa digunakan di sini adalah istilah ijarah. Ijarah yang membawa maksud sewa. Ya. Kira anda duduk di rumah yang dibiayai adalah menyewa daripada bank. Tiap-tiap bulan anda bayar sewa atau dikira sebagai bayaran ansuran ya. Anda bayar sewa, sedikit daripada sewa tersebut digunakan untuk membeli hak milik daripada bank. Sama kan konsepnya dengan konsep perbankan yang konvensional. Tapi di sini anda tahu harga jual kepada anda. Itu adalah perbezaan yang ketara yang menjadikannya patuh syariah. Dan kawan-kawan, kontrak musyarakah mutanah kisah ini biasanya digunakan dalam urusan pembiayaan hartanah yang sudah siap dibina. Tetapi ada bank yang masih menggunakannya dalam urusan hartanah dalam pembinaan atau undercon properties. Itu adalah sangat jarang. Kesimpulannya, ini adalah kontrak-kontrak yang biasa digunakan dalam pembiayaan Islamik di negara ini. Kontrak-kontrak ini adalah buy bitaman ajil, komoditi murabahah dan musyarakah mutanah kisah. Jadi saya harap penerangan ini sedikit sebanyak dapat membantu anda memahami sedikit apa yang berlaku dalam perbankan Islamik. Jadi semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Semoga video ini dapat membantu anda memahami sedikit sebanyak kontrak pembiayaan Islamik yang anda dapat di negara ini. Sebelum anda beredar, jikalau anda hendak tahu macam mana nak lulus loan ya, senang untuk lulus loan, dapatkan buku saya, tolong luluskan melalui link di bawah ya. Dalam buku ini saya ada terangkan panduan-panduan dan strategi macam mana untuk mendapatkan loan dengan lebih mudah. Gunakan buku itu sebagai panduan. Buku ini ditulis dalam bahasa Melayu ya. Link di bawah. Harga adalah RM35, tidak termasuk harga pos. Jadi jikalau anda ada apa-apa soalan lagi yang anda ingin tanya tentang hartanah dan pembiayaan, anda boleh memberi email atau WhatsApp saya di bawah. Okey, saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan anda dalam bentuk video seperti ini, jadi semua orang boleh sama-sama bermanfaat. Sekali lagi, nama saya Kenny daripada Hikayat Hartanah dan saya akan jumpa anda di video yang akan datang. Bye-bye.